Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan masuk page seterusnya iaitu page 73. Okey, untuk page 73 korang kena ada basic daripada page 72 yang korang buat hari tu. Kalau dekat sini betul-betul faham, maksudnya dekat page 73 tak ada masalah. Okey, cikgu akan tunjuk example dulu. Dekat contohnya cikgu dah padam jawapan dia. Tapi dekat modul korang ada jawapan. Cikgu akan tunjuk macam ni kita akan jawab soalan ni. Okay, so dia cakap find the values of x which satisfy the following three goal equation. Range dia bagi 0 to 360. So tu adalah normal lah. Okay, dekat sini kita tengok dekat equation ni 5 sin square x plus 3 sin x equal to 0. Korang jawab sama macam korang nak buat quadratic equation. Kat dua-dua belah term ada sin x. So kita boleh factorize sin x dekat sini. Dekat dua-dua belahnya ada sin x kan. Kita factorize sin x. So sin x equal to 5 sin x plus 3 equal to 0. Dekat sini sama juga macam kalau nak buat quadratic equation. Kita buat sin x equal to 0 dengan 5 sin x plus 3 equal to 0. Dekat sini kita kena consider dua jawapan Untuk yang ni cikgu simplify sikit. Dapat sin x equal to negative 3 over 5 ataupun negative 0.6. Kalau nak tulis fraction pun boleh. Step seterusnya adalah kita nak cari reference angle. Reference angle tu adalah theta equal to sin inverse 0. Sin inverse 0 akan dapat 0 Kalau korang tengok dekat jawapan ni, cikgu cakap should determine the quadrant kan. 0 is not a positive or negative number. So bila korang nak tentukan dekat quadrant ni, kita kena consider semua. Sebab kan kita dah belajar sebelum kalau sign jawapan dia positif dekat sini, kita sign positif dekat first and second quadrant. Kalau sign negatif dekat third and fourth. Tapi 0 is not a positive or negative number. 0 adalah neutral. So korang kena consider ke semua quadrant Kita akan consider ke semua 1, 2, 3 dan 4. Okay, keempat-empat tu kita nak consider. So kita punya x, since last jawapan dia adalah x kat sini, so cikgu tulis x x sama kan, masukkan dekat first quadrant ni kat sini. Kita dapat 0 juga. 180 minus 0 akan dapat 180. 180 plus 0 dapat 180 juga. 360 minus 0 dapat 360. So tu kita ada 3 jawapan kat situ. Okay, next soalan untuk equation yang seterusnya dekat sini. Kita cari dia punya reference angle. Theta equal to sin inverse 0.6. Kita rasa anggap benda tu adalah positif untuk cari reference angle. Sin inverse 0.6 is equal to 36.87 degree. Okay, sekarang baru kita consider sebab jawapan ni adalah jawapan negatif. Sin negatif dekat third and fourth quadrant. Kat sini adalah x, so kita tulis x juga. X is equal to, masukkan reference angle dekat third quadrant, 180 plus 36.87, 216.87. And lastly, 360 minus 36.87 to 323. Okay. Kita dah ada ke semua jawapan So, korang boleh masuk kan. Kita kena lisan semua sekali lah. Therefore, x is equal to 0, 180 degree, 216.87 degree. Susunan ikut turutan, tak nak ikut turutan, suka hati korang. 360 degree. Okay. So ini jawapan dia. Kalau kau nak semak jawapan ni betul ke tak, kita masukkan balik dekat equation ni. Kita boleh semak sama ada benda tu betul ke tak. So contoh cikgu nak semak 0 tu betul ke tak. Cikgu tulis 5. Lepas tu bracket sin 0 square plus 3 bracket sin 0. Tulis macam tu dekat calculator. Sin 0 square plus 3 sin 0 akan dapat 0. Kamu boleh check mana-mana jawapan lain, still akan dapat 0. Maksudnya semua jawapan ni dah betul.
Ingat sin square x ni bukan kita buat square kat sini, kita buat square after the bracket, bukan sebelum, bukan kat situ. Sebab kalau letak macam tu akan dapat syntax error. So memang tak boleh pun. Okey, untuk soalan B. Soalan seterusnya. Sin x equal to 4 tangent x. Korang kena ingat benda ni. Dekat page sebelum ni kita ada buat sebenarnya, page sebelum ni. Tangent x equal to sin x over cos x. Kalau kau nak semak, kau boleh letak tangent 30 contoh, sama dengan guna calculator, sin 30 over cos 30. Kita akan dapat jawapan yang sama. So tapi formula ni memang kena ingat, tangent x equal to sin x over cos x. So kita boleh tukar tangent ni kepada benda tu. Sin x equal to 4 sin x over cos x. Sama tak? Kita nak pindahkan cos x ke sebelah kiri, akan jadi darab sin x cos x equal to 4 sin x. 4 sin x pindahkan sebelah kiri, akan dapat equal to 0. Okay, dalam kedua-dua terms ni ada sin x. So cikgu boleh factorize dengan sin x. So sin x bracket cos x minus 4 equal to 0. Sekarang sama je kita buat macam sebelum sin x equal to 0 dengan satu lagi jawapan adalah cos x minus 4 equal to 0 ataupun cos x equal to 4. Okay, sama je macam kita buat sebelum ni. Kita cari reference angle tu. Reference angle dia adalah theta equal to sin inverse 0. So sin inverse 0. So sin inverse 0 dapat 0 juga macam tadi. Sebab 0 ini 0 yang bukan positif or negatif, korang kena consider dekat ke semua quadrant. So kita dapat 0 kat sini, 180 minus 0 dapat 180, 180 plus 0 dapat 180, 360 minus 0 dapat 360. So ada 3 jawapan dia. Kena ingat. So x is equal to 0 degree, 180 degree dengan 360 degree. Ini untuk yang pertama. Kalau kita cari reference angle dekat yang kedua, kita buat theta equal to cos inverse 4. Cos inverse 4. Cos inverse 4 tak ada jawapan. Kalau kau guna calculator akan dapat math error. Explanation ni nanti aku akan bagi kat tuition lah. Okay, so dekat sini there is no solution. Tiada penyelesaian. Okay, no solution. Jadi jawapan final dia tulis balik. Therefore x is equal to 0, 180 and 360 degree. Sama juga kau boleh semak jawapan ni dekat sini. Cikgu nak semak yang ni, cikgu nak masukkan 360 kat dalam jawapan ni. Okay, kita masukkan 360. Gunakan dekat calculator, sin 360 equal to 0. 4 tangent 360 pun dapat 0. So sama, left hand side is equal to right hand side. So jawapan ni betul lah. Okay, make sure setiap kali kau buat dah dapat jawapan, okay, semak balik. Sebab mungkin ada careless and then kau tak tahu. Kau boleh semak ke semua jawapan lah. Tapi biasanya cikgu semak yang pertama dengan yang pelik-pelik. Macam contoh yang ni ada 2 kan, dekat sebelah kiri dengan sebelah kanan kan. So cikgu akan semak mungkin contoh 1 masukkan 0 sebab senang, 1 lagi cikgu semak ada sebelah kanan. Okay, supaya kita ada kedua jawapan. Itu minimum lah. Kalau kau boleh semak semua lagi bagus. Okay, untuk soalan nombor 2 ni, cikgu tunjuk kita tahu cotangent is equal to 1 over tangent. Atau kat sini, sorry, for tangent x equal to 1 over tangent x. Tangent x pindah ke sebelah kiri akan jadi tangent square x. For tangent square x equal to 1, tangent square x equal to 1 over 4. Square pindah ke sebelah kanan, kita buat macam kita buat algebra. Tangent x equal to square root 1 over 4 ataupun square root 0.25.
akan dapat square root 0.25 dapat 0.5. So tangent x equal to 0.5. Tapi korang kena ingat, bila kita buat square root, mesti akan ada plus minus. Okay, so kita kena consider dua jawapan kat sini. Tangent x equal to positive 0.5, and then jawapan kedua tangent x equal to negative 0.5. Alright. Sama kat cari dia punya reference angle. Kita tahu tangent positif dekat first and third. Yang untuk kat sebelah kanan ni, kat sini, tangent negatif dekat second and fourth quadrant. So nanti jawapan korang ada banyak. Okay, ada 4 jawapan, tak salah juga. Okay, untuk soalan ketiga, kalau dia bagi macam ni, macam mana? Dia soalan ni macam puzzle tau. Kau ada beberapa formula, ada satu je sebenarnya yang kena tahu. Yang ni je. Mana tadi? Tangent x equal to sin x over cos x. Okay, bila kita dapat macam ni, soalan nombor 3 korang tak boleh nak factorize lagi cos dengan sin. Dekat term kat sebelah kiri tak sama dengan term sebelah kanan. So tugas korang adalah nak factorize benda ni. So kita tahu tadi, kita tahu apa tangent x is equal to sin x over cos x. So kat sini sepatutnya korang tahu kalau cikgu divide everything by cos x, kita boleh divide left hand side dengan right hand side dengan cos x. Okay, tu yang cikgu akan buat lah. Divide dengan cos x. Ni divide by cos x, ni pun divide by cos x. Tapi since 0 divide by any number akan dapat 0, so kanan tu akan jadi 0 je lah. Okay, so 2 cos x divide by cos x, ini macam cancel lah. Sin x over cos x akan dapat tangent x. Okay, so ini kita dapat 2 saja sebab kita dah divide tadi dengan cos x. Ini sin x over cos x sama macam kat sini. So apa yang korang dapat? Akan dapat 5 tangent x. 0 divide by cos x akan dapat 0. So dekat sini kita tahu tangent x equal to negative 2 over 5. Ataupun kalau korang tak suka dalam fraction, negative 0.4. Okay, so kita dapat benda ni sama macam tadi. Korang kena cari reference angle. Bila nak cari reference angle, theta equal to tangent inverse 0.4. Cari reference angle berapa. Okay, dekat sini kita dapat tangent 0.4, 21.80. Alright, tangent negatif adalah dekat kuadran kedua dan keempat. So masukkan dekat situ, so korang akan dapat dua jawapan yang berbeza. Okay, tu pun cikgu rasa korang boleh buat. Yang lain dia lebih kepada puzzle. Okay, anggap benda ni macam puzzle lah. Macam mana korang nak factorize benda ni, and then macam mana kita nak pergi dekat yang ada dua bracket ni, bracket yang kita boleh selesaikan. Okay, macam dekat sini kita buat sikit je lah. Cos x equal to, cotangent equal to, okay, kita tahu tangent x, satu je nak buat kat korang. Tangent x equal to sin x over cos x. Kalau cotangent adalah terbalik bagi tangent, so ni akan jadi cos x over sin x. Kita boleh terus letak kat sini 5 cos x over sin x. Dekat sini kita boleh pindah sin x ke sebelah kiri, jadi cos x sin x equal to 5 cos x. 5 cos x pindah ke sebelah kiri. Sepatutnya kau nak nampak apa yang kena buat dekat sini. Dekat kedua-dua terms ada cos x, so kita boleh factorize sebenarnya. So kita dapat kat sini cos x sin x minus 5 equal to 0 So dekat sini kau boleh consider dua jawapan, cos x equal to 0 and sin x minus 5 equal to 0. So ada banyak jawapan dia. Okay, untuk page ni sangat-sangat penting sebab dekat page ni selalu keluar dekat paper 1 benda ni. Sangat-sangat penting. Okay, ni cikgu bagi 3 star. Alright, dah habis benda ni, baru cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak buat graph. Ini ialah selalu keluar dekat
paper 2 nak buat graph ni memang wajib lah, hampir setiap tahun keluar dekat paper 2. So korang kena tahu, dia bagi graph bukan macam graph mathematics. Ni adalah graph tangent kena tahu, ada modulus, semua equation ni korang kena tahu macam nak buat. Tapi untuk yang video ataupun homework korang kali ni, fokus dekat page ni, make sure betul-betul faham. Soalan ni keluar dekat paper 1 3 hingga 4 markah. Macam saya cakap, jawapan dia boleh jadi banyak, sampai 5 hingga 6 jawapan berbeza So bila dapat jawapan, make sure check balik sama ada betul ke tak. Okay, tu saja untuk video kali ni. Ada apa-apa soalan boleh tanya.